2021 akan membincangkan agama dan kepercayaan yang terdapat di Malaysia. Nama saya Khoisen dan saya akan menceritakan sedikit agama dan kepercayaan yang terdapat di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai berbilang budaya dan agama rasminya ialah Islam. Sehingga banci penduduk dan perumahan 2010, terdapat 61.3% daripada penduduk menganuti Islam, 19.8% agama Buddhisme, 9.2% agama Kristian, 6.3% Hinduisme dan 1.3% agama tradisional China. Selebihnya dipertanggungjawabkan oleh agama lain termasuk animisme, Sikh, Bahai dan sistem kepercayaan lain. Bilangan orang yang mengakui diri sendiri sebagai ateis di Malaysia adalah sedikit. Negara ini telah mendapat kritikan daripada Pertubuhan Hak Asasi Manusia kerana diskriminasi terhadap ateis. Milia, bolehkah kamu ceritakan sedikit mengenai kebebasan beragama dan asas-asas hubungan dalam konteks agama? Bercakap mengenai kebebasan beragama, walaupun dijamin oleh perlembagaan, namun masih banyak sekatan yang dihadapi di Malaysia. Secara amnya, orang Melayu di Malaysia mestilah beragama Islam. Manakala bukan Melayu, lebih bebas untuk menganuti mana-mana agama. Sekiranya terdapat percubaan oleh kaum muslimin untuk menukar ke agama lain, mereka akan dihukum oleh pemerintah negeri sehingga ada yang mendapat hukuman penjara. Namun, pada masa kini, Mahkamah Syariah telah bersebulat suara memutuskan bahawa semua etnik mestilah kekal sebagai orang Islam. Malah, sekiranya bukan Melayu hendak yang telah memeluk agama Islam tidak boleh lagi beralih ke agama lain. Manakala sekiranya anak-anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam haruslah beragama Islam, dan seorang yang bukan Islam ingin berkahwin dengan orang Islam haruslah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Bagaimana pula pendapat saudari syuhada mengenai agama Islam di Malaysia? Hari ini kita akan bercakap pasal agama Islam, dan seperti yang anda semua tahu, agama Islam ini merupakan agama rasmi di Malaysia dan merupakan agama persekutuan seperti yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia. Agama Islam ni dia mula dikenali dan dibawa oleh pedagang daripada India, Arab dan Cina. Dan ia mula kukuh pada kurun ke-15. Dan kira-kira sehingga sekarang 60% rakyat Malaysia merupakan rakyat yang menganut agama Islam, dan raja merupakan pembela kepada agama Islam. Dan jika keluarga raja tersebut keluar daripada agama Islam, mereka akan kehilangan keistimewaan tertentu. Dan agama Islam juga mempunyai kod rasmi iaitu Sunni. Dan dalam Malaysia juga, keharmonian agama itu merupakan keutamaan dalam negara untuk membentuk perpaduan rakyat di negara tersebut. Dan dalam Islam juga, sekatan ke atas kebebasan agama disekat untuk mereka yang ingin bertukar agama. Dan jika orang yang beragama Islam ingin tukar kepada agama lain, mereka akan dihantar ke kamp pemulihan. Kerana Mahkamah Syariah menafikan tuntutan mereka untuk penukaran agama. Di Malaysia juga terdapat banyak penganut agama Kristian. Bolehkah Yusriza terangkan sedikit tentang berikut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusriza bin Muhammad Yusof. Nombor metrik 279686. Agama Kristian atau Masihi lahir di bumi Jerusalem kira-kira 14 abad selepas kemunculan agama Yahudi yang dianuti oleh bangsa Israel. Orang-orang Arab menyebutnya agama Nasara. Orang Melayu pula menyebutnya Nasrani. Bersempena dengan tempat Isa AS dilahirkan, iaitu Nasirah. Agama tersebut pada peringkat awalnya tidak mempunyai apa-apa nama.
Bahkan hanya disebut sebagai ajaran Isa sahaja. Selepas ketiadaan Isa alaihissalam, barulah agama tersebut dikenal dengan agama Masihi atau dalam bahasa Inggeris disebut Kristian. Agama Kristian mengajar bahawa Tuhan menurunkan anaknya, Jesus, ke dunia sebagai hamba pilihannya yang dinamakan Al-Masih untuk menolong manusia melakukan tugas keagamaan mereka. Kitab suci Kristian iaitu Bible mengandungi kitab Perjanjian Lama atau Bible Ibrani dan Perjanjian Baru. Kitab tersebut mencatatkan riwayat hidup dan ajaran Yesus, perkembangan gereja pada peringkat awal dan menerangkan pengertian kepercayaan mengikut Yesus. Pemimpin gereja yang paling berkuasa ialah Bishop Rom yang dinamakan Paus di barat dan Petrus di Konstantinopel di timur. Antara perayaan suci dalam Kristian ialah Christmas, Easter dan Good Friday. Penganut Kristian digalakkan berkumpul di gereja untuk beribadat dan menjalani kehidupan yang lurus mengikut peraturan moral Tuhan. Syafiqah, bolehkah kamu membincangkan sedikit tentang agama Hindu di Malaysia? Terima kasih Huzin atas soalan yang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan mengenai agama Hindu dengan mengemukakan 5 fakta ringkas mengenai agama ini. Fakta ringkas yang pertama, Hindu atau Hinduism itu sendiri membawa maksud kepada agama dan falsafah, dan istilah ini berasal daripada benua India dan kawasan sekitarnya. 2. Mengikut banci penduduk dan perumahan 2010, 6.3% daripada rakyat Malaysia adalah penganut agama Hindu, dan kebanyakan penganut agama Hindu ini tertumpu di kawasan semenanjung Malaysia sahaja. 3. Malaysia memberikan hak dan ruang kepada penganut agama Hindu untuk merayakan perayaan mereka dengan memberikan cuti pada Taipusam dan Deepavali. 4. Kuil yang kebanyakannya terbina di Malaysia adalah kuil Dewa Subramania dan kuil Dewa Mariamman. Dan fakta ringkas yang terakhir mengenai agama ini adalah sesiapa yang beragama Hindu dan ingin menukar agamanya ke agama lain akan dihina dan dikecam oleh keluarga dan masyarakat di sekeliling mereka. Itu saja, terima kasih. Bolehkah Sarah terangkan sejarah ringkas mengenai agama Buddha di Malaysia? Agama Buddha merupakan antara agama yang mempunyai penganut paling ramai di negara Malaysia. Asal-usul kedatangan agama Buddha ini ialah daripada Sami-Sami Buddha yang berasal dari tanah besar Cina yang datang ke tanah Melayu melalui jalan laut untuk mengembangkan ajaran agama Buddha di sini. Agama Buddha mula bertapak di negeri Kedah dan negeri Kedah menjadi negeri utama yang mengembangkan ajaran agama Buddha. Penganut agama Buddha kebanyakannya terdiri daripada kaum Cina. Kaum Cina ini juga turut meraihkan perayaan Tahun Baru Cina pada setiap tahun. Perayaan Tahun Baru Cina akan menghimpunkan seluruh ahli keluarga mereka dan acara amakan besar turut diadakan pada hari tersebut. Selain itu, tarian naga atau tarian singa juga turut dipersembahkan pada Hari Raya Cina. Kaum Cina juga mempunyai adat-adat atau pantang larang tertentu untuk menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Pada Hari Raya Cina, mereka akan memakai pakaian tradisional berwarna merah dan turut menghias kediaman mereka dengan perhiasan berwarna merah. Mereka tidak boleh memakai pakaian berwarna hitam atau putih pada hari tersebut. Mereka juga tidak boleh memakan bubur pada Hari Raya Cina. Ampau yang diberikan kepada ahli keluarga atau tetamu haruslah diberi dalam angka yang genap. Tidak boleh angka ganjil. Sebelum Hari Raya Cina berlaku, mereka tidak boleh memecahkan barang, menyapu sampah dan membuat hutang atau meminjam wang daripada orang lain. Secara keseluruhan, terdapat berbilang agama dan kepercayaan di Malaysia. Dengan itu, kita haruslah saling menghormati agama lain supaya rusuhan kaum seperti peristiwa 13 Mei tidak berlaku. Sebagai masyarakat yang bertamadun,
Kita tidak sewajarnya membiarkan konflik agama timbul atau berulang kerana akan memberi kesan kepada masyarakat beragama dan generasi akan datang. Sekian, terima kasih.